Hai, Assalamualaikum murid-murid. Bersama Cikgu Suzana, kita akan mempelajari tentang sains tahun 5 iaitu topik haba dan suhu. Jadi untuk hasil pembelajaran pada kali ini, yang pertama murid dapat menyatakan maksud haba dan suhu dengan tepat. Dan yang kedua, murid dapat menentukan 3 daripada 5 penggunaan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul dalam menyukat suhu. Jadi untuk aktiviti pertama, cikgu minta murid-murid semua cuba gosokkan kedua-dua belah telapak tangan dengan laju dan kemudian letakkan di bahagian pipi. Jadi, apakah yang murid-murid dapat rasakan pada tangan dan pipi masing-masing? Rasa panas, bukan? Ya, panas itu adalah disebabkan oleh adanya haba. Jadi, pada kali ini kita akan belajar tentang apa itu haba. Haba ialah suatu bentuk tenaga yang dipindahkan kerana terdapat perbezaan suhu. Suhu apa pula? Suhu ialah darjah kepanasan atau darjah kesejukan sesuatu bahan. Suhu diukur menggunakan termometer dengan unit piawai darjah Celsius, iaitu dengan simbol bulat kecil di atas dan C. Jadi, konsep menerima dan kehilangan haba ini terdapat dua. Yang pertama, suatu bahan akan menjadi lebih panas apabila bahan tersebut menerima haba. Dan yang kedua, suatu bahan akan menjadi lebih sejuk apabila ia kehilangan haba. Jadi di sini cikgu memberikan dua contoh. Pada gambar pertama adalah air panas. Apabila dibiarkan, air panas ini akan menjadi lebih sejuk kerana ia kehilangan haba ke persekitaran. Gambar kedua pula iaitu ais ataupun air batu. Apabila ia dibiarkan, ais batu akan mencair kerana ia menerima haba daripada persekitaran. Jadi, murid-murid semua cuba perhatikan gambar tersebut. Cikgu pasti murid-murid semua pernah mengalami situasi yang berlaku sebagaimana dalam gambar, bukan? Jadi, apakah situasi yang ditunjukkan dalam gambar dan apakah tujuannya? Ya, situasi tersebut adalah di mana situasi untuk menyukat suhu badan manusia bagi mengetahui takat suhu badan manusia. Jadi, untuk menyukat suhu ini, kita akan menggunakan satu alat yang dinamakan sebagai termometer. Di sini terdapat dua jenis termometer. Yang pertama adalah termometer bilik dan yang kedua adalah termometer makmal. Pada termometer bilik, terdapat tiga bahagian yang ditunjukkan, iaitu cecair, skala suhu dan juga tiup, yang mana tempat cecair tersebut mengembang. Selain itu, pada termometer bilik, kita dapat menyukat suhu menggunakan dua unit, iaitu unit piawai darjah Celsius dan yang kedua adalah unit Fahrenheit dengan simbol F. Pada termometer makmal pula, terdapat dua jenis cecair, iaitu cecair merkuri dan cecair alkohol. Pada termometer makmal juga, kita dapat menyukat tiga takat suhu, iaitu takat beku air pada 0 darjah Celsius, suhu pada normal iaitu pada 37 darjah Celsius dan takat didih air iaitu pada 100 darjah Celsius. Jadi murid-murid, bagaimana termometer ini berfungsi? Okey. Cecair di dalam termometer akan mengembang dan mengecut apabila terdedah kepada suhu persekitaran berbeza. Di mana apabila ia mengembang, dia akan menunjukkan aras kenaikan cecair tersebut. Manakala apabila cecair tersebut mengecut, ia akan menunjukkan penurunan cecair tersebut. Okey. Apabila suhu meningkat, aras cecair di dalam termometer meningkat kerana cecair tersebut mengembang. Murid-murid boleh tengok dalam gambar yang ditunjukkan pada slide. Manakala, apabila suhu menurun, aras cecair di dalam termometer akan menurun kerana cecair tersebut mengecut.
Boleh faham murid-murid? Okey, bagaimana pula cara menggunakan termometer dengan teknik yang betul? Langkah pertama, murid-murid perlu meletakkan bikar yang berisi air di atas permukaan yang rata. Misalnya permukaan meja. Yang kedua, pegang bahagian atas termometer secara menegak. Yang ketiga, masukkan termometer ke dalam bikar dan pastikan berbuli termometer terendam di dalam cecair tersebut dan tidak menyentuh bahagian dasar bikar. Hal ini kerana sekiranya termometer itu menyentuh bahagian dasar bikar, suhu yang disukat adalah suhu bikar dan bukannya suhu cecair. Jadi, ia dapat mengelakkan kesilapan dalam pengukuran suhu yang tepat. Okey, langkah keempat pula, setelah aras cecair di dalam termometer menjadi tetap, laraskan kedudukan mata pada aras meniskus termometer untuk mengambil bacaan suhu yang tepat. Jadi murid-murid, apa pula aras meniskus? Aras meniskus ini ialah aras lengkungan cecair di dalam tiup kaca yang terdapat di dalam termometer. Jadi, sebagaimana yang kamu ketahui, aras meniskus adalah aras lengkungan cecair di dalam tiup kaca yang terdapat di dalam termometer. Oleh itu, bagi termometer makmal, terdapat dua jenis cecair, iaitu cecair alkohol dan cecair merkuri. Dan kedua-dua cecair ini mempunyai aras meniskus yang berbeza. Perhatikan pada gambar pertama, iaitu cara mengambil bacaan suhu dengan menggunakan termometer makmal bercecair alkohol. Perhatikan aras meniskus bagi termometer cecair alkohol, iaitu lengkungan cecair tersebut adalah ke bawah. Oleh itu, perhatikan kedudukan mata yang betul bagi menggunakan termometer makmal bercecair alkohol, iaitu kedudukan mata perlu setentang dengan aras meniskus. Bagi termometer makmal bercecair merkuri pula, aras meniskusnya adalah mempunyai lengkungan yang ke atas. Jadi, perhatikan kedudukan mata yang betul bagi menggunakan termometer makmal bercecair merkuri, iaitu kedudukan mata setentang dengan aras meniskus. Jika kedudukan mata terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, bacaan suhu yang diambil adalah kurang tepat. Jadi, kedudukan mata setentang dengan aras meniskus adalah kedudukan mata yang betul, iaitu mengikut lengkungan cecair pada tiup termometer. Jadi, faham murid-murid semua tentang haba dan suhu? Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.